Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan terkini daripada Dewan Parlimen yang mulia yang paling mengejutkan Malaysia, yaitu hari ini akhirnya Zahid tarik balik usul gantung lepas Wan Saiful mohon maaf pada Agung dan Perdana Menteri. Nah, yang menariknya ialah bukan kerana Wan Saiful digantung Parlimen 6 bulan, tapi tindakan Wan Saiful menarik balik apa yang dia kata, dan paling penting sekali dia mohon maaf pada Agung dan Perdana Menteri. Makna kata apa yang dia kata sebelum ini dalam Dewan Rakyat adalah satu perkara yang beliau sengaja dibuat untuk cuba mengelirukan atau memburuk-burukkan Perdana Menteri. Kalau betul apa yang dia kata, maka kenapa dia perlu pula tarik balik dan memohon maaf? Itu yang dinyatakan oleh netizen dan juga pemerhati politik di luar sini. Akhirnya bersyukurlah Wan Saiful Wan Jan tidak digantung 6 bulan. Kalau dia digantung 6 bulan, semua keistimewaan beliau menghadiri ahli parlimen di Parlimen Dewan Rakyat akan digantung, dan itu boleh kata 99% sah. Zahid tarik balik usul gantung lepas Wan Saiful mohon maaf pada Agung dan Perdana Menteri. Ramai netizen tak puas hati sebenarnya. Mereka kata, kami tak puas hatilah selepas Zahid tarik balik. Mereka kata patut teruskan supaya ahli-ahli parlimen yang lain boleh dapat pengajaran. Kata mereka, nanti diulang lagi. Dan ada yang memberikan contoh. Mereka kata, sudah biasa. Nanti orang akan buat dan minta maaf lagi. Nanti akan buat dan minta maaf lagi. Dan akhirnya begitu-gitu jugalah kata mereka. Jadi ramai yang tak puas hati sebenarnya apabila Zahid tarik balik usul gantung Wan Saiful ini. Mereka kata, kenapa tarik? Teruskanlah, kata mereka. Apabila pendapat kamu semua? Kerajaan hari ini membatalkan usul untuk menggantung ahli parlimen pembangkang Wan Saiful Wan Jan, yaitu daripada Perikatan Nasional Tasik Gelugur daripada sidang Dewan Rakyat kerana mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasa. Ini susulan permohonan maaf yang dibuat oleh pemimpin bersatu itu ketika diberi kesempatan mencelah oleh Speaker Johari Abdul kepada Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ayat itu memang saya tujukan kepada Yang Amat Berhormat Tambun Anwar Ibrahim, kata Wan Saiful. Seperti apa saya lakukan pada 29 Februari lalu dan saya ulangi dalam Dewan Rakyat pada 29 Februari lalu, saya menarik balik ayat tersebut dan saya menarik balik kenyataan saya, kata beliau. Saya juga memohon maaf atas kenyataan tersebut dan dengan rendah diri juga, sebab dalam usul ada sebut mengenai Yang di-Pertuan Agong atas kekilafan sekiranya menyentuh perihal Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Saya juga mohon maaf dan menarik balik kenyataan tersebut, kata beliau. Harap boleh dipertimbangkan dengan baik oleh Yang di-Pertua, kata Wan Saiful. Johari kemudian mengalu-alukan permohonan maaf pembangkang itu. Ini bermaksud telah mohon maaf kepada Tambun dan menarik balik kenyataan itu. Yang kedua, YB juga telah memohon keampunan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong kerana telah menyebut untuk itu saya terima. Dan Menteri, saya anggap kita boleh selesaikan masalah ini dan permohonan maaf telah dibuat secara terbuka dan saya harap Menteri juga boleh menerima keadaan ini, kata Johari. Susulan daripada itu, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, BN Bagan Datuk yang memfailkan usul itu di Dewan Rakyat berkata dia bersetuju menarik balik usul tersebut. Ini menimbulkan kekecauan di media sosial apabila ramai yang tak setuju tindakan Zahid Hamidi. Tetapi ialah begitulah yang terbaik kan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kalau dah minta maaf, ampunkan saja. Semoga perbuatan tersebut tidak diulang lagi dan diulang lagi. Bagi mereka yang sudah melakukan kekhilafan tersebut, yaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan daripada PN Tasik Gelugur, semoga permohonan maaf itu berkekalan dan tidak akan diulang lagi dan diulang lagi. Ingat, jangan sampai terkena dua kali. Dan kita berharap juga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat memberikan kemaafan kepada kekhilafan
Wan Saiful Wanjan ini. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Pendedahan kali ini paling luar biasa. Kalau Daim Zainuddin dan keluarganya telah kalah di mahkamah baru-baru ini, cabaran mereka untuk menghentikan siasatan SPRM terhadap harta dan kekayaan mereka ditolak oleh mahkamah, ditolak oleh hakim, dan itu telah pun memberikan kemenangan pertama kepada kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia. Hari ini kita digemparkan pula dengan kemunculan isteri Daim Zainuddin yang cuba pula mencabar kesahihan undang-undang kes dedah aset. Kalau sebelum ini mereka mahu mencabar supaya siasatan SPRM dihentikan, tapi gagal dan ditolak mahkamah. Kali ini pula tak henti lagi. Tak tahulah kenapa mereka ni tak berani bertarung di mahkamah berkaitan dengan siasatan ataupun bertarung saja di mahkamah. Tapi mahu pula hentikan siasatan, ditolak mahkamah. Kali ini pula isteri Daim Zainuddin pula cabar kesahihan undang-undang kes dedah aset. Yang ini betul-betullah kita pening kepala lah kan. Undang-undang pula dicabar oleh golongan maha kaya ini. Isteri Daim Zainuddin, bekas Menteri Keuangan Malaysia, cuba mencabar kesahihan peruntukan undang-undang yang digunakan untuk menuduhnya berhubung pendedahan aset. Yang ini memang paling jaguh lah. Ini paling hebat lah kan. Sebab undang-undang sendiri yang dicabar kali ini. Kalau sebelum ini SPRM yang dicabar, siasatan SPRM yang dicabar, kali ini undang-undang yang dicabar. Tak apalah, mereka banyak duit, boleh guna banyak peguam, boleh guna banyak kaedah. Begitulah kalau banyak duit kan. Kalau yang tak ada duit, susahlah untuk membuat perkara tersebut. Perlu menjawab saja di mahkamah. Tapi kalau banyak duit, ya macam-macam lah boleh dicabar. Pesukan Peguam Naimah Abdul Khalid dari Raj Ensek memfailkan permohonan kepada Mahkamah Session Kuala Lumpur merujuk kepada Mahkamah Tinggi isu sama ada Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 melanggar hak asasinya. Yang ini memang lucu. Naimah meminta Mahkamah Tinggi untuk menentukan sama ada peruntukan itu melanggar hak perlembagaannya daripada dipaksa untuk mengemukakan bukti yang boleh menuduh yang boleh digunakan terhadapnya dan haknya untuk perbicaraan yang adil. Dia juga memohon perintah penangguhan ke atas kes jenayah pendedahan aset yang belum selesai di hadapan Mahkamah Session sementara menunggu pelupusan permohonan rujukan. Pada 23 Januari di hadapan Mahkamah Session, Naimah diminta dibicarakan atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Dia didakwa melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bersumpah bertulis yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Dia didakwa melakukan kesalahan itu antara 13 hingga 14 Disember tahun lepas dan boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Aset yang didakwa tidak didedahkan melibatkan beberapa tanah, hartanah dan kenderaan Mercedes-Benz. Mengikut lampiran yang dilampirkan pada pertuduhan dan dibacakan di mahkamah, antara 8 hartanah yang didakwa terlibat ialah Menara Ilham di Kuala Lumpur, sebuah rumah di Bukit Tunku, Kuala Lumpur, serta 6 bidang tanah, 5 di Kuala Lumpur dan 1 di Pulau Pinang. Saudara-saudara sekalian, antara komen daripada netizen berkait dengan isu ini ialah, kata mereka, apa yang nak disembunyikan oleh isteri ketiga Daim ini? Wan Khalid kata, apa yang nak disembunyikan oleh isteri Daim ini? Patut isteri-isteri lain pun kena isytihar harta juga, memandangkan isteri ketiga ini pun bilioner dan cuba nak sembunyikan harta, takut kena bayar teks. Dia kata, Wan Khalid kata, adoi, lepas tu cakap Melayu miskin perlukan bantuan, tapi dia pula gondol harta ke luar negara, kata Wan Khalid. E197 kata,
atau mengaku sahaja dan mohon maaf kepada rakyat Malaysia selagi ada kesempatan untuk taubat. Mr. Sakau kata, dedah aset-aset. Kalau tak salah apa nak ditakutkan? Cerita mudah tak susah kan, kata Mr. Sakau. Ya, jadi itu pendapat para netizen di ruangan Malaysia kini berkaitan tindakan terkini isteri Daim yang kini mencabar pula kesahihan undang-undang kes dedah aset beliau. Ada lagi mencabar kesahihan undang-undang kan? Tak apalah, Anda tulislah komen Anda di ruangan komen Anda, dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Ikuti terus ulasan demi ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang menantu Muhyiddin yang sudah melarikan diri. Kalau sebelum ini di Malaysia, orang yang paling dikehendaki seluruh dunia yang menjadi pelarian hanya Jolo. Jolo antara yang paling dikehendaki di Malaysia dan sudah disenaraikan dalam Interpol, senarai merah. Tapi masih lihat nak pulang, bahkan tidak diketahui juga tempat di mana beliau bersembunyi. Orang yang kedua yang juga pernah disenaraikan dalam Interpol dan telah diketahui sekarang berada di mana, yaitu Raja Petra. Raja Petra telah diketahui tempatnya bersembunyi dan pula tak mahu pulang ke Malaysia dan mahu menggunakan immunity di negara lain untuk tidak dapat dibawa pulang atau ditangkap pulang ke Malaysia. Beliau kini dianggap sebagai pemfitnah pelarian nombor 1 dunia. Itu yang ditulis oleh para penyokong kerajaan perpaduan, para penyokong Pakatan Harapan yang melabel Raja Petra sebagai pemfitnah nombor 1 yang menjadi pelarian. Tapi kini, sekarang ini pula, anak atau menantu Muhyiddin juga dianggap sebagai pelarian. Apabila telah pun melarikan diri dari Malaysia, dikehendaki pulang ke Malaysia tapi tak pulang-pulang lagi. Setakat ini, kerajaan Malaysia masih lagi bekerja sama dengan Interpol bagi menulis dan meletakkan nama menantu Muhyiddin ini sebagai orang yang dikehendaki dalam Interpol dan dalam senarai merah. Hari ini satu lagi kejutan perkembangan terkini berkaitan dengan menantu Muhyiddin ini. Menurut Ketua Polis Negara yaitu Tan Sri Razaruddin Hussein, beliau kata maklumat tambahan tentang Muhyiddin Yassin, menantu Muhyiddin Yassin, sudah pun diberikan kepada Interpol. Makna kata tidak lama lagi anak Muhyiddin atau menantu Muhyiddin ini, maaf saya bukan anak, menantu Muhyiddin ini bakal akan disenaraikan dalam senarai merah Interpol. Maklumat tambahan yang diperlukan polis antarabangsa Interpol mengenai Datuk Seri Muhammad Edlan Berhan yaitu menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun diserahkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, PDRM kini dalam tindakan menunggu maklum balas Interpol bagi meletakkan nama Muhammad Edlan dalam senarai notis merah. Maklumat tambahan yang berkenan sudah diperoleh daripada SPRM dan dikembalikan semula kepada Interpol, katanya. Razaruddin juga mengesahkan permohonan meletakkan nama Muhammad Adlan ke dalam senarai merah berkenan tidak dapat dilakukan memandangkan ada lagi maklumat tambahan diperlukan Interpol. Beliau berkata satu maklum balas diterima PDRM daripada Interpol pada 19 Februari lalu yang menghendaki butiran lanjut mengenai Muhammad Adlan. Pada 25 Februari lalu, SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memaklumkan akan menyemak perkembangan notis merah dikeluarkan Interpol terhadap menantu Muhyiddin. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM telah pun membuat permohonan notis merah kepada Interpol terhadap Adlan dan peguamnya Mansur Saad 69 tahun pada Oktober tahun lalu. Media sebelum ini melaporkan nama peguam yang juga pengarah dan pemegang saham NERS dan Berhad, Mansur Saad, disenaraikan dalam notis merah pada 9 Februari lalu.
Azam berkata tuduhan tanpa kehadiran terhadap Muhammad Edlan Berhan menjadi pilihan terakhir SPRM dalam mengambil tindakan perundangan berkait kes yang disiasat mereka. Beliau berkata SPRM belum mengambil pendekatan itu berikutan yakin Muhammad Edlan masih boleh dikesan dan balik ke Malaysia untuk menghadapi pertuduhan terbabit. Saudara-saudara sekalian, sejauh mana menantu Muhyiddin ini akan pulang ke Malaysia itu menjadi perbincangan perdebatan besar. Dan adakah SPRM dan kerajaan peguam negara akan membuat pendakwaan tanpa kehadiran menantu Muhyiddin ini juga belum ditentukan lagi. Semoga menantu Muhyiddin ini akan menjadi lebih berani dan pulang ke Malaysia. Jangan jadi seperti Jolo, jangan juga jadi seperti Raja Petra yang tak pulang-pulang ke Malaysia. Jauh sekali mau menjadi seperti Raja Petra. Jangan jadi seperti Raja Petra yang mana beliau hanya berani bercakap melalui media massa, tapi tak pulang-pulang ke Malaysia. Berani membuat pendedahan yang kononnya paling hebat di media sosial. Pendedahan demi pendedahan dia buat. Mahu konon memperbetulkan Malaysia, tapi nak pulang ke Malaysia pun takut. Sehingga ada ramai yang kata Raja Petra itu bukanlah orang yang mau memajukan Malaysia, tapi lebih kepada mahu menghuru-harakan Malaysia. Kalau benar berani, pulanglah ke Malaysia, kata mereka. Jadilah wakil rakyat, jadi calon. Kalau menang, disitulah masanya bercakaplah di parlimen, kata mereka. Tapi boleh menang ke? Itu pertama. Kedua, berani pulang ke? Sekian dulu, ikuti terus ulasan demi ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Ini keputusan terkini yang pastinya akan menghabiskan Wan Saiful Wanjan. Tindakan beliau membuat dakwaan di Dewan Rakyat, di parlimen, dalam sidang parlimen, berkaitan kononnya beliau telah dihubungi, telah dijumpai, telah dirunding oleh orang-orang tertentu dan ditawarkan konon habuan 1,7 juta kalau menyokong Anwar Ibrahim, telah menimbulkan masalah besar terhadap Wan Saiful Wanjan. Selain daripada beliau juga telah menyatakan kononnya sejam selepas beliau membuat pendedahan di Dewan Parlimen atau di Dewan Rakyat, beliau telah dihubungi oleh SPRM, tetapi Azam Baki, ketua pengarah SPRM, telah menyatakan tiada pegawai SPRM yang menghubungi Wan Saiful. Ini juga telah menimbulkan satu lagi masalah besar kepada Wan Saiful. Hari ini dilaporkan SPRM telah meminta supaya Wan Saiful tampil dalam tempoh seminggu. Kalau dia tak tampil apa jadi? Tak tahulah, kita tengoklah. Suruhanjaya Pilihan Raya pula. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberikan tempoh seminggu kepada ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wanjan, untuk tampil membuat laporan. Berhubung pendedahan bahawa beberapa individu menawarkan ganjaran kepadanya jika menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ini kerana adalah menjadi tanggungjawab bagi mana-mana individu yang mendakwa ditawarkan rasuah untuk segera membuat laporan berlandaskan undang-undang di bawah Seksyen 25 Akta SPRM 2009 untuk tindakan selanjutnya. Saya tidak boleh umumkan sekarang apa tindakan sebenar yang akan dibuat sekiranya tidak lapor. Itu adalah yang terjadi kepada Wan Saiful Wanjan. Azam Baki kata beliau tidak boleh umumkan apa yang akan berlaku kepada Wan Saiful Wanjan kalau beliau tidak membuat laporan kepada SPRM tentang kononnya beliau ditawarkan rasuah itu. Tapi apa yang pasti, SPRM memberikan masa seminggu kepada Wan Saiful Wanjan untuk membuat laporan, dan ada aktanya.
Akta Undang-Undang di bawah Section 25 Akta SPRM 2009 untuk tindakan selanjutnya. Kata Tan Sri Azhambaki lagi, kita masih lagi menunggu laporan beliau. Segala kemungkinan boleh diambil, kemungkinan memanggil ke SPRM, kata Tan Sri Azhambaki. Apabila Wan Saiful Wanjan menyebut di Parlimen, yaitu dalam Dewan Yang Mulia, Dewan Rakyat, mengenai tohmahan rasuah yang ditawar kepada beliau, maka sebenarnya jadi tanggungjawab beliau sendiri untuk buat laporan di bawah Section 25 Akta SPRM 2009. Bukan masalah kerja kami nak cari, bukan masalah yaitu kerja kami nak cari. Beliaulah kena datang. Sebagai contoh, kalau kita ditawar rasuah, kita sendirilah datang ke pejabat SPRM atau balai terdekat. Takkan SPRM nak pergi jumpa dan ambil bawa ke pejabat. Begitulah kaedahnya, kata beliau. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program bicara eksekutif anti rasuah bersama ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri 9 ke-15 yang turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun di sini. Mengenai kes menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan Azam berkata setakat ini pihaknya belum berbincang dengan Jabatan Peguam Negara untuk menuduh di mahkamah tanpa kehadirannya. Ini bukan pilihan utama. Ia bukan pilihan utama tuduh tanpa kehadiran. Kita perlukan orang di sini untuk dituduh di mahkamah. Belum lagi peringkat sekarang, tapi memang saya ada garis masa kepada pegawai. Bila sampai masa sekiranya keadaan memerlukan, perbincangan akan dibuat, kata beliau lagi. Beliau berkata, keberadaan Muhammad Adlan masih belum dapat dikesan ketika ini. Bagaimanapun pihaknya turut meminta bantuan Interpol selain sedang mengusahakan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa luar negara, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Hamzah Zainuddin akan jadi Presiden Parti Bersatu yang baru? Ini kenyataannya. Dipetik daripada sinarharian.com bertarik 26 Januari 2024. Kenyataan ini mengatakan bahwa ahli Parlimen Bersatu sokong Hamzah Zainuddin sebagai Presiden baru. Kenyataan terkini yang telah kita baca sebentar tadi menyatakan bahwa Hamzah Zainuddin dilaporkan didakwa sudah tidak selesa di Bersatu. Ini karena kepimpinan Parti Bersatu yang lemah. Dan selain itu juga baru-baru ini kita digemparkan kononnya ada langkah untuk menjatuhkan Hamzah Zainuddin. Antaranya ialah langkah janda baik. Tapi tak jadi. Tidak jadilah langkah itu menurut laporan yang telah kita bacakan sebelum ini. Tapi ini yang berlaku. Ahli Parlimen Bersatu sokong Hamzah Zainuddin sebagai Presiden baru. Kalau ini benar-benar berlaku, maka habislah jawatan Muhyiddin Yassin. Ramai ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mahukan Setiausaha Agung Bersatu mereka, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, menjadi sebagai Presiden baru parti itu. Ini didedahkan sendiri oleh ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal. Ahli Parlimen Larut itu katanya mempunyai potensi besar bagi memimpin parti berkenan. Ramai penganalisis politik setuju dengan kenyataan daripada ahli Parlimen Bukit Gantang ini. Mereka kata memang betul. Dari segi kelayakan dan kebolehan memimpin Parti Bersatu, Hamzah Zainuddin jauh lebih baik berbanding Muhyiddin Yassin, kata mereka. Lihat saja sekarang ini banyak keputusan yang ditunggu datang daripada Hamzah Zainuddin. Selain itu, ketegasan Hamzah Zainuddin jauh lebih didengar berbanding Muhyiddin Yassin, kata mereka lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, Hamzah Zainuddin juga menurut Syed Abu Hussein, beliau kata Larut juga bersedia, berkemampuan dan berkebolehan untuk memimpin Bersatu. Katanya dalam sidang akhbar di Baitul Husna dekat sini pada Jumaat. Syed Abu Hussein Hafiz turut meminta barisan kepimpinan Bersatu
untuk tampil berani menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membantu pentadbiran Perdana Menteri itu. Beliau menamakan Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Ronald Kiandi Beluran, Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz Tanah Merah, Datuk Mas Ermiati Samsudin Masjid Dana, dan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rosul Wahid. Usaha untuk menakjatuhkan kerajaan adalah sia-sia sekarang, katanya. Itu buang masa. Setahun lebih sudah berlalu, takkan masih nak bercakap tentang langkah. Saya hanya katakan apa yang perlu dan saya kongsikan supaya rakyat tahu, ujar beliau lagi. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan desas-desus muncul langkah Dubai yang didakwa digerakkan oleh pemimpin parti pembangkang, termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat sama untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Selain pemimpin pembangkang, langkah Dubai didakwa turut disertai tokoh politik, yaitu politik veteran berpengaruh berpangkat Tun yang bersekongkol dengan pembangkang, termasuk dituduh menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran dirajui Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, beberapa pemimpin PN telah menafikan bahawa wujud rancangan seumpama itu. Saudara-saudara sekalian, benarkah Hamzah Zainuddin akan jadi presiden baru Parti Bersatu? Kita tunggu dan lihat.